Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad-din. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dirahmati lagi kita kasihi kehadapan Al-Fadilatul Syekh Ustaz Muhammad selaku pengurusi majlis ceramah Ma'al Hijrah 1444 Hijriah bagi peringkat kita di sini di Surau Al-Khairiyah, Kampung Batak Rabit, Kampung Pisang, Kampung Pisang Batak Rabit, Teluk Ensen, Teluk Intan. Orang Kelantan adik kakak sekalian. Orang Kelantan ni kalau boleh kecek Perak ni kira bagus lah. Tapi Ustaz Muhammad tadi kecek Perak tu lain macam aku dengar. Masya Allah. Sebut bumi Kelantan ni tuan-tuan dan puan, kita teringat Allahyarham Al-Waliullah Tok Guru Ni Aziz. Walau beliau sudah lama meninggalkan kita, tetapi dia tetap hidup. Perjuangan dan legasinya tetap hidup dan diteruskan oleh kalian semua, insya-Allah. Yang dirahmati lagi kita kasihi Al-Fadilatul Syekh, pimpinan khususnya di Surau Al-Khairiyah. Anda tak sempat bertaaruf, tetapi daripada peringkat mudirnya, peringkat pengerusinya, Ashabul Fadilah Tuntun Imam, Tuntun Bilal Siak serta ahli jawatan kuasa Surau Al-Khairiyah. Dan tidak dilupai kepada orang kuat tulang belakang yang tidak jemu-jemu untuk menobatkan, meletakkan Islam sesuai dengan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam agama yang tinggi, tidak ada lain melainkan Islam. Sahabat lama saya, daripada kami sepentas berkumis hitam, berjanggut hitam, Allah pertemukan lagi kami di rumah Allah pada malam ini. Syukur dengan Al-Fadilatul Syekh, murabbi kita Al-Fadilatul Syekh Ustaz Tuan Haji Azhar Rifai, yang bila kami bertemu ni, Allahu Akbar, teringat zaman-zaman dulu Ustaz. Tapi apakan daya, gigi makin gugur, mata makin kabur, pipi udah kendor, uban makin berterabur, makan pun bubur. Jalan kadang jatuh tersungkur, yang menunggu lubang kubur. Itu pun tak faham juga. Kan? Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Tolong beri laluan kepada anak yang dhaif ini, kepada seluruh para murabbi, asatiza, pak kiai, alim ulama dan pimpinan-pimpinan masyarakat setempat, dan khususnya kepada warga Batak Rabit yang datang daripada utara bawa sejahtera, dari timur bawa makmur, dari barat bawa berkat, dari selatan terus bawa teman-teman. Berhimpun kita pada malam ini, walaupun kita di sini ada lebih kurang 3,000 orang termasuk yang tak datang. Percayalah kalian, di dalam
medsos kita ni ada 3 nampaknya, 3 mata kail di depan saya ini, joran yang akan menghubungkan kita ke alam maya, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi asbab kebaikan untuk kita semua bawa pulang. Jadi untuk kamu-kamu sekalian semua, sebelum awak bercerita lebih panjang ni, pasal kita sembang santai tajuk ni. Pertama sekali saya harapkan satu benda lah pada malam ni. Jarang saya ceramah saya lepaskan rambut. Yang itu dulu. Tidak kawan komen tengok rambut aku je, tak dengar ceramah lah. Tapi kalau tanya Ustaz Azhar, dia faham mana macam mana. Kau katalah macam mana bab rambut ni, memang tak ada buat ni. Sebab hukum rambut ni kalau tak dipotong, panjang dia. Nasib baik gigi kita ni tuan-tuan, dia tak macam rambut. Cuba bayangkan kalau gigi kita ni Allah jadikan macam rambut, tumbuh panjang, umur panjang, tumbuh panjang. Mak Hijrah 1444 Hijrah, daripada kita dulu berapa ribu tahun dulu sampai sekarang, umur kita panjang, gigi pun tumbuh panjang. Naik setahun umur lagi panjang. Gamaknya tak ada penceramah, boleh penceramah. Atas gigi dah panjang, yang bawah naik ke atas, atas turun ke bawah. Assalamualaikum. Tak ada ceramah. Tapi rambut hukum dia macam lain pula. Dia kalau tak dipotong panjang. Jadi itulah yang depan koma ni, pasal dia tak potong rambut tu yang jadi rupa itu. Berapa Ustaz? Kadang-kadang orang bercakap pasal rambut, awak tengok juga kadang jabatan netizen ni kadang-kadang dah tak ada cerita nak dicarinya. Jadi dia tengok apa yang tak apa nak kena betul-betul ramah sekarang ni ya. Dia tengok, bak rambut katanya. Jadi rambut lah ada ceritanya. Isi ceramah tu dia tak cerita. Jadi terpulanglah. Ya, masing-masing ada cara kan? Begitulah. Yang keduanya awak pakai baju macam mak kilau malam. Ada tengah viral lah pula 90 juta Ustaz. 90 juta. Mana nak cari filem Melayu 90 juta ditayangkan, 90 juta. Tapi yang orang nampak cerita sejarah mak kilau, yang orang tengok pecah panggung. Rugi berbenar lah kalau yang keluar daripada panggung tu sampai dah tua-tua pun berangkai-rangkai. Kita tengok wayang dah bertahun-tahun tak masuk pawagam tuan-tuan. Mak kilau punya cerita dia berangkai-rangkai kita masuk dalam tu. Sampai pintu tandas katanya, mana pintu depan. Mak kilau punya. Tapi semangat itu bagus. Cuma masalahnya tuan-tuan, balik dia nak bersilat je roja. Sedangkan dialog Datuk Adiputra, sahabat saya pernah berforum dengan beliau. Dialog Adiputra, nampak tak apa Samsul Yusof kata apa? Nak cari kekuatan, carilah Allah. Oh ya, ada melantun pula suara aku. Macam pelong lah. Bakar kau jangan gelak bakar ya. Kau rekod aja. Mak gilau kan? Nampak tak tuan? Nak cari kekuatan, cari Allah. Bukan cari 1MDB. Itu kelemahan, itu ujian. Dah nampak dah tuan-tuan. Dah terang lagi bersuluh tuan-tuan. Apa yang kita buat ni kadang-kadang Allah sayang pada kita. Allah buktikan di atas dunia, dizahirkan di atas dunia. Belum lagi di alam barzah atau di yaumil mahsyar. Ambillah iktibar. Kita bukan nak kata ke orang dah, letih lah saya cerita pasal orang ni. Saya dengan Ustaz Azhar ni apa yang kami tak cakap tuan-tuan? Letih. Tapi nak yang itu juga, yang sama juga. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi malam ni suasana hening kat luar tu mengiringi kami. Tadi saya dengan Syekh Bakar kita datang ambil saya di Ipoh tadi. Saya daripada Kuala Lumpur tuan-tuan. Diiringi dengan hujan tuan-tuan. Subhanallah. 3-4 hari panas, bahang orang marah. Dia kata apa lah,
Nak kiamat gamuk ni panas pun benar je. Orang punya hati kita yang panas. Cuba kita tarik tuan-tuan nafas sedalam-dalamnya pada malam ini. Tarik dengan zikir tuan-tuan. Dan bila kita keluarkan segala toksik, anasir, nifak, kita keluar sebelum kita dihantar pulang menemui Allah tuan-tuan. Ini cerita hijrah. Kita dihijrahkan daripada alam roh, kita bertemu dulu. Kemudian dihijrahkan pergi ke alam rahim. Dari alam rahim 4 bulan ditiupkan roh ke dalam rahim ibu kita. Kemudian kita dihijrahkan sampai ke alam dunia. Nah, sekarang kita berada di alam dunia tuan-tuan. Tetapi ada 2 cara memandang. Sama ada mata zahir ataupun mata basirah. Kalau mata zahir, dia remeh tengok ceramah malam ni. Pasal apa? Berceramah rambut panjang. Tapi orang melihat dengan mata basirah, dia tengok apa yang nak disampaikan. Daripada alam dunia kita dipindahkan nanti seorang demi seorang, diusung kebersaraman dari alam roh ke alam rahim ke alam dunia ke alam mana? Ke alam barzakh, kata Wings. Ke alam barzakh. Mak saya, ibunda kami yang tercinta, Bonda Hajah Azizah binti Haji Daud, baru kembali ke rahmatullah sebulan yang lalu. Kami sempat mengejar jenazah mak kami dari bergegas hari Jumaat. Beliau meninggal waktu zuhur semayang Jumaat, waktu takbiratul ihram hari Jumaat. Arwah bapa kami telah meninggalkan kami 1996 yang lalu di Tanah Suci Makkah. Berapa tahun mak saya berseorangan hanya dengan anak-anak. Sampai masanya sebulan yang lalu beliau dipanggil menghadap ilahi. Anak-anak alhamdulillah sempat untuk mengiringi jenazah ibunda tercinta ke Pusara Aman di Copenhagen, di Gopeng, Masjid Gunung Misahilir, di tanah perkuburan Gunung Misahilir Copenhagen. Tangan yang hina ini tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan perempuan pun mengalami apa yang saya lalui. Bila seorang ibu meninggal kembali ke rahmatullah, kita solat jenazah tu kita rasa hiba sangat tuan-tuan. Pasal ini mak kita, emak kita. Mak inilah yang mengajar engkau kalimah la ilaha illallah. Mak inilah yang menatang kau sedari kecil, yang menghalau nyamuk, yang tak tidur dia melihat kita tak diselimuti di malam hari. Kali ini kita datang dalam keadaan jenazah terbujur kaku. Kita tatang jenazah dia, masuk ke liang lahat tuan-tuan. Mak aku dihijrahkan oleh Allah sekarang ke satu fasa alam barzakh. Tatang jenazah mak kita ni, kena pula anak yang kelima pegang tang kepala mak. InsyaAllah. Waktu orang suruh, okey ustaz, buka muka sikit, ciumkan ke tanah. Hamba tak boleh tahan Ustaz Muhammad. Tak boleh tahan kita. Mak kita ni kita nak letakkan ke dalam tanah. Kalau saya cerita tuan-tuan perempuan yang mengalami perkara ini, Allah teringat, terimbau balik ibu kita. Ibu telah dihijrahkan, ayah telah dihijrahkan, rakan-rakan kita telah dihijrahkan, ulama-ulama kita telah dihijrahkan, Tok Guru Ni Aziz telah dihijrahkan, semua kepimpinan kita telah dihijrahkan. Adakah kita nak melata di atas muka bumi ini dengan percuma saja tuan-tuan? Tidak. Pasti tidak. Ada amanah yang perlu kita tanggung sebelum kita pulang. Ada kerja yang belum diselesaikan sebelum kita balik. Maka sebab itu proses program ceramah ini terus berlangsung.
Kita berceramah tuan-tuan daripada tahun 1998, 96, 95, 96, 97. Sekarang dah 2022. Bukan nak sembang soal kita ceramah dalam. Tak, bukan soal itu tuan-tuan. Pokoknya alhamdulillah, orang masjid, surau dan musalla, alhamdulillah, di saat orang boleh mendengar ceramah di YouTube, di media sosial masing-masing, tetapi masih mau buat program-program secara merapatkan kedua lutut kita, kerana disitulah cara orang dulu-dulu mengaji. Tiada dulu, tiada sekarang. Tiada Mak Kilau, tiadalah Datuk Bahaman. Tiada Datuk Bahaman, tiadalah Tok Kupaloh. Tiada Tok Kupaloh, tiadalah Tok Janggut. Tak ada Tok Janggut, tak adalah Tok Kenali. Tak ada Tok Kenali, tak adalah Pondok Pak Teh. Tak adalah pondok-pondok yang berhampiran dengan kita. Walaupun mutakhir ini ada segelintir yang cuba mengotori nama pondok ini, punya banyak kemaksiatan dan kezaliman berlaku di hadapan mata. Institusi pondok dijadikan sebagai ayam tambatan untuk dikatakan sebagai pusat proksi kepada terorisme. Kemana akal kamu? Tidakkah kalian melihat bahawa ulama-ulama yang sahur dalam negara kita ini, kocak Kelantan sahur gitu, bukankah berhasil daripada penghasilan pondok-pondok, pesantren-pesantren? Mengapa di saat orang lain buat onar, tiba-tiba pondok, angin tak bertiup, pokok tak bergoyang, pondok dijadikan sebagai salah satu dituduh institusi yang menimbulkan golongan-golongan teroris. Nyatalah manusia akhir ini tidak punya lagi satu perkataan, satu hujah yang menyebabkan mereka sedap-sedap berhujah menghukum orang-orang yang berjuang dalam agama. Sebab itu kita tak heran tuan-tuan, hari ini Islam dihina, Allah dipergunjingkan, bak kata orang Indonesia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipermainkan. Kita tak boleh brain tuan-tuan. Kita ingatkan Salman Rushdie je sanggup buat begitu. Rupanya orang Melayu Islam buat perkara yang sama. Alhamdulillah, pihak berkuasa cepat mengambil tindakan. Dapatlah mengambil tindakan, tetapi sekadar tindakan dan hukuman tidak cukup tuan-tuan dan puan-puan. Dia perlu disaduri dengan pendidikan balik. Kita kalau salah dihukum, kita semak dengan hukuman ni sebab hukuman dijalankan tetapi tidak ada pendidikan kepada apa kesalahan yang dilakukan, tak disedarkan tentang mana silap hampa, maka akhirnya orang yang bersalah tetap akan rasa jauh daripada kebenaran. Kita kena didik mereka tuan-tuan. Tuan-tuan ingat orang yang hina Nabi, hina Allah, hina Islam yang berkicap tu, yang dalam Facebook yang kita tengok kena tahan tu, mereka ni tak ada agama ke? Dah. Tuan-tuan buka Facebook dia, dia mengajar orang, dia cerita pasal Nabi, bukan kaleng-kaleng. Tapi why? Pasal apa akhirnya dia sanggup memfitnah Allah, fitnah Nabi, fitnah agama Islam? Rupa-rupanya dia kata, saya sedang dilanda kemurungan yang melampau. Benar. Inilah tajuk kita pada malam ini. Hijrah kita ini, jangan jadi golongan yang melampau. Ustaz, kami tak nak melampau Ustaz, tapi kadang-kadang kami terlampau. Kerana apa engkau terlampau? Kerana ketika itu kami, pemikiran kami tidak kondusif, pemikiran kami sedang dicaturi, sedang dibajai dengan perkara yang tak betul, dihimpit dengan masalah-masalah, sehingga akhirnya kod mana pun dia letak Islam yang salah, Tuhan yang salah, Nabi yang salah, aku tak salah. Ibdaksi, mulakan agama dengan diri kamu.
bukan dengan orang lain. Sebab itu penting wajib menuntut ilmu, tuan-tuan puan-puan. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu merupakan kewajipan bagi seorang lelaki mukmin dan wanita mukminat. No doubt orang putih kata wajib menuntut ilmu. Kod mana pun kena tuntut ilmu. Jadi malam ni tuan-tuan, bila kita dah tenang dengan lafaz ta'awuz, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, dengan lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim, kita tarik nafas dalam-dalam balik, masya-Allah, dengan apa yang berlaku keliling yang kita tak boleh nak fikir, tak boleh nak brain ni tuan-tuan puan-puan, kita tarik dalam-dalam, kita keluar balik slow and steady, kita keluar benda-benda yang kotor dalam jiwa kita. Sebab hati inilah yang Allah pandang. Hati inilah menyebabkan perkara-perkara yang berlaku sekarang ni tuan-tuan. Sebab apa? Sebab hati telah dibelit oleh talbisul iblis. Sebab itu kena berjemaah tuan-tuan. Kalau duduk seorang-seorang tuan-tuan, boleh gila tuan-tuan. Zaman ni lah, berjemaah lah tuan-tuan. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita dah masuk 1444 Hijrah. 1444. Nombor 4 ni Damai tak suka. Naik lift hotel, naik lift Pansapuri, kondo, cuba pergi perhati kat rumah anak-anak kita di Kuala Lumpur tu. Kalau kita naik, mana nombor 4 tak ada ni? Yang tulis tu 3A. Takut berbenur demo dengan nombor 4 ni yuk. Ngapain aku tak tahulah, tapi rupanya kata demo lah kata 4 ni maksudnya mati. Sampai nombor kat kereta pun jangan letak 4. Jangan mati katanya. Dia tak nak mati juga. Yang lebih teruk, mati sebelum mati. Nombor 4 yang ditakutkan. Kalau cerita pasal nombor 4 ni, memanglah dia pun tak suka, tapi orang lelaki suka. Makcik nampak renung semacam, nampak? Mak kilau. Daripada mak kilau jadi mak silau pun. Orang lelaki suka. Tak cuba tanya dekat kampung Banjar dekat sebelah. Orang Banjar, kahwin 1 wajar, kahwin 2 belajar, kahwin 3 mengajar, kahwin 4 baru betul-betul banjar, kahwin 5 kurang ajar. Ada orang Banjar, tapi bunyi macam Jawa pula kan. Kulaan miring ya, masya-Allah. Dah satu bab yang kita nak khabar ni tuan-tuan, ialah zaman 1444 Hijrah ini adalah zaman orang gilakan pengikut-pengikut yang banyak. Tidak kira konten kamu bagus, tidak kira perjuangan kamu benar, tidak kira perjuangan kamu perjuangan yang batil, yang paling penting followers aku banyak, pengikut-pengikut aku banyak. Ini zaman kita duduk sekarang ni tuan-tuan. Lagi kena kecam, lagi viral, lagi bagus. Ni, semalam harian Metro telefon saya tuan-tuan. Ustaz, komen sikit Ustaz, ni viral sekarang ni, lagu macam-macam sekarang ni. Kadang-kadang bukan boleh menyanyi sangat pun, tapi bergidik-gilik, bergelik-gelik apa semua. Ni apa ni Ustaz? Apa cita? Nak jadi apa nak? Tak tahu nak habaq. Ustaz, komen sikit Ustaz. Saya istighfar dulu tuan-tuan sebelum menjawab. Sebab saya ada bini, saya ada anak, saya ada cucu. Saya dah bercucu dah Ustaz, saya dah bercucu dah seorang. Alhamdulillah. Betul lah dapat datuk, tak payah Datuk Adi Putra ni dah datuk dah. Dulu kan saya datang ke kampung bahagia, datang ke markah semua, belum lagi. Punya sampai dah bercucu, hidup lagi. Allahu Akbar. Rahmat Allah lu Nak ceritanya tuan-tuan perempuan, hari ini rupa-rupanya benarlah. Yang paling penting masalahnya, bila keluar sesuatu konten dalam YouTube, dalam Instagram, dalam Facebook, dalam IG, dalam apa juga
apa juga medsos kita di media sosial ini, bila orang kecam konten tersebut, kita yang tak tahu ni, kita nak tahu. Bila nak tahu, kita mesti rujuk kepada apa yang keluar tu. Bila kita nak rujuk, kita mesti buka dengan satu klik di jari, kita buka je, menambahkan satu viewers kepada konten tersebut. Itu yang jadi, baru 2 minggu, hampir dekat 500,000 views. Cuba ceramah, cuba tengok. Bertahun 3 orang tengok. Yang tengok tu pun bakal jenazah je bos. Yang muda-muda ni haram tak nak menengok. Yang ditengoknya apa? Benda tadi, konten tadi tu. Sebab itu bila orang tanya saya, Ustaz, okey ke kalau asatizah ni buat TikTok? Ana kata, kalau secara pandangan yang positif, perlu ada ustaz dan ulama-ulama di situ dah. Tak boleh Ustaz, benda ni lara. Janganlah buat konten lara. Takkan ustaz nak bergilik pula dalam tu. Maknanya ustaz cara ustaz, ulama cara ulama lah, murabi cara murabi. Dia konten dia lebih kurang seminit. Seminit tu padu, padat, padu baang, sampaikan. Manalah tahu tuan-tuan, kod-kod tengah-tengah tersolin tengok tersolin aja, tiba-tiba nampak ustaz berceramah, nampak ada satu amanat tok guru bagi. Masya Allah, yelah aku tak tahulah benda ni, baru dia teringat. Spark aja, nak jadi asbab musabbat. Sebab itu saya selalu hashtag, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ni kita sekarang kalau tak bayar lah Ustaz, tengok orang ramai semayang. Macam satu mak rempit dulu lah, dia nak singgah semayang kan, dia nak singgah semayang, semangat tu dah ada. Sampai rumah tengok udah bersusun kasut, dah berderit-derit orang. Dia sampai dah ramai sangat semayang, tak payah semayang lah. Tak payah semayang. Udah ramai saya orang semayang, aku tak payah semayang lah kata. Urilah dia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini zaman yang kita nak bagi tahu tuan-tuan dan puan. Saya nak pesan kepada diri saya tuan-tuan dan hadirin hadirat rahimakumullah. Betul. Mengapa konten-konten yang lara ini akhirnya mendapat tempat di hati masyarakat? Sebab mungkin 2 perkara. Pertama, memang yang menonton itu suka kepada benda-benda yang lara satu. Yang kedua, orang yang terkesan tak mau dengan benda-benda lara ni menjalar dalam tengah masyarakat, dia nak ambil tahu juga tang mana lara dia. Maka dia klik, bertambah juga viewers dia. Itu jadi masalah. Jadi sebagai mukadimah, belum start lagi mukadimah bang. Mukadimah malam ini saya nak bacakan sepotong ayat. Tuan-tuan dengar baik ayat ni. Dengar baik ayat-ayat ni. Ayat ni daripada surah Ali Imran ayat 120. Dalil Quran. Allah Ta'ala berfirman, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Sadaqallahul azim. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira kerananya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Sadaqallahul azim. Ayat ini orang Ganu kata nak khabar pada kita. Orang Kelantan kata nak royak buri pada kita semua adik kakak. Orang Perak kata nak mengabarkan pada kita semua, mengkema semua, termasuk aku ni lah. Kita kalau beroleh kebaikan, rupa-rupanya
ada orang yang bersedih hati. Bukan aku cakap, Quran cakap. Allah berfirman, bila kamu pula ditimpa bencana, mereka bergembira. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini yang jelas apa yang berlaku sekarang ini. Saya nak pesan kepada tuan-tuan, saya nak bagi tahu, jangan ceritakan semua nikmat yang ada pada diri kamu kepada seluruh masyarakat. Ni masa dia, Bu. Saya tahu ibu dekat dapur, saya tahu ibu dekat rumah, tapi ingat, konten yang ibu buat dekat dapur, konten yang ibu buat dekat rumah, boleh keluar daripada rumah sampai ke United States of America, ditengok oleh Barack Obama, ditengok oleh Hillary Clinton. Jangan ingat kita di kampung Batang Abid, kampung Pisang ni, kita duduk kopi-kopi ni. Tak, sampai ke Amerika nun. Orang jual goreng pisang, jual cepedak, cara melipat kain semua. Apa makan hari ni, iwak kotok, iwak leleh, mata ni ngantok, mata ni ngelai, semua dah dia tahu. Jangan ingat kita tak tahu. Sekarang zaman dia, zaman alam terbuka. Jadi semua nak dibukanya. Pesan daripada Tuhan punya dunia, jangan ceritakan semua nikmat yang ada pada diri kamu. Kenapa? Kerana tak semua orang senang melihat kalian senang. Ingat, tuan-tuan, jangan terlalu gairah atau passionate untuk upload sesuatu barang ke hadapan masyarakat yang kita tak tahu kesan dan implikasinya kepada diri kita. Kerana disebut di dalam surah Ali Imran tadi 120, apabila kamu bersedih, mereka bergembira. Bila kamu pula dalam ditimpa bencana, mereka bergembira, dan bila kamu bersedih, mereka bergembira. Jadi pesan saya untuk diri saya, tuan-tuan, jangan terlalu gairah untuk posting sesuatu benda di alam maya, kerana bukan semua orang senang melihat kalian senang. Dalam arti kata lain, jangan disebabkan kita, orang lain jadi berdosa. Faham ayat anak ni? Letih benar nampak pakcik. Jangan kerana kita, orang lain berdosa, tuan-tuan. Kita pada kita okey, pada orang belum tentu okey, tuan-tuan. Tapi yang okeynya mana, Ustaz? Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian selisih pendapat, rujuk Al-Quran dan Sunnah. Selamat, tuan-tuan. Tak selamat juga, Ustaz. Hari ni awak menengok yang bersorban dengan bersongkok dah bergaduh-gaduh, Ustaz, berdebat-debat dalam YouTube tu. Apa cerita, Ustaz? Yang ini pun berjanggut, yang ini pun dah hitam dahinya, yang ini semuanya hitam. Anda tahu mana ikut. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Suratul Kahfi ayat 10. Jangan lupa baca akhir zaman. Lebih bagus 10 ayat awal Al-Kahfi, 10 ayat terakhir Al-Kahfi. Cuba jadikan sebagai santapan rohani kita tiap-tiap kali lepas solat, insya-Allah. Takut kita, tuan-tuan, kerana hari ini virus itu bukan hanya coronavirus. Ya, Allah hantar COVID-19, tuan-tuan, sebenarnya untuk reset kita semua saja. Sebab manusia ni yang disebut oleh malaikat sedari awal dulu, may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Rab, kalau kau nak jadikan ni makhluk-makhluk nama manusia ni untuk mentadbir buku bumi, kau nak jadikan sebagai khalifatun fir'aun, ya Rab, may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka ni suka berkelahi dan suka tumpah darah, ya Rab. Malaikat tahu dah. Tapi Allah lagi tahu. Allah Maha tahu. Sebab itu malaikat dia tetap maintain macam tu lah. Dan syaitan, iblis, tetap sesat dan akan terus menyesatkan. Tapi manusia, dia boleh jadi ciri-ciri malaikat,
dia boleh jadi ciri-ciri kesyaitanan. Pilihlah. Ikutlah tuan-tuan. Antara ciri-ciri kesyaitanan, yang depan tuan-tuan perempuan elak dulu. Apa yang kita tak buat zaman jahiliah? Bukan aku seorang, komen pun seropel dah. Oh, tawaduk sungguh pula malam ni aku tengok kan. Cuba kenang-kenang balik zaman lompat agogo dulu. Kan? Apa yang kita tak buat? Bawa pokok ketapang dulu, apa yang kita tak buat? Astaghfirullah. Itu sebab bila kita tengok anak-anak kita membesar, ya Allah, aku nak marah benar pun tak boleh. Aku mau pisu dulu. Dia nak marah sangat tak boleh tuan-tuan. Kan? Kalau marah dalam WhatsApp je pun. Betul tak? Nak cakap dah depan tu pasal bapak lebih kurang kau dulu. Teruk lagi daripada kau aku tu. Tapi sebenarnya sejarah ini Allah tak pernah menipu dari segi skrip yang dia bagi untuk kita jalani kehidupan ni tuan-tuan. Sebab itu satu perkataan yang penting yang patut wujud akhir zaman ni, apa dia? Syukur. Syukur. Kalau kita syukuri apa yang kita ada ni tuan-tuan perempuan, Allahu Akbar, tenang, damai hidup kita. Tapi bila kita tak syukur dengan apa yang kita ada ni tuan-tuan, itu yang kita tengok. Betul lah kata hadis, manusia ni dia akan nampak satu lombong emas, dia tidak akan cukup dengan satu lombong emas itu, bahkan dia akan cari lagi lombong-lombong yang lain. Ini yang berlaku di kalangan kita ini. Tak cukup tuan-tuan. Kalau kita tengok permainan mereka ini tuan-tuan, bukannya RM1 2 kupang. Orang Johor kata juta-juta. Main juta-juta tuan-tuan. Juta-juta ni tuan-tuan perempuan, tak terbilang kita duitnya. Kalau saya kira ikut nombor sini, sampai ke ujung sana, sampai selesai nombor kosong-kosong tu. Nak nulisnya. Yang kita ni apa ini je. Jadi tak usahlah dipandang kepada kelebihan apa yang ada atas dunia. Pandanglah kekurangan kita dari segi mana orang yang lebih dalam bab akhirat. Ini selamat kita. Kalau kita pandang dalam bab dunia, itu alamatus syaqawah arba'atun dalam kitab Durratun Nasihin. Alamat kecelakaan 4 perkara. Antaranya memandang orang yang lebih tinggi daripada engkau dalam bab dunia, tetapi kau lupa memandang orang yang lebih tinggi dalam bab ibadah di atas dunia ini. Celaka kita tuan-tuan. Celaka kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hari ini adalah merupakan zaman yang juga disebut sebagai zaman fitnah. Mau tidak mau, kalau kita tak nak pun tengok fitnah tu, kita pun terpalit sama. Sebab itu orang dulu-dulu mengarang satu kitab namanya Kutubul Fitan. Kitab-kitab mengenai bab fitan. Fitan al-fitan ni apa? Fitan ni ujian. Fitnah dalam bahasa Melayu memanglah kita kata apa? Fitnah. Fitnah ni ibarat kita melemparkan satu perkataan yang tak benar pada orang lain. Itu bahasa Melayu. Tetapi sebenarnya tuan-tuan puan, bahasa Melayu ini diambil daripada bahasa Arab. Fitan adalah bermaksud ujian. So benarlah kita berada di zon zaman ujian. Siapa yang tak kena uji sekarang? Tolong bagi tahu kat saya. Daripada umara, kepimpinan kena uji, ulama'nya pun teruji dari sudut ilmunya, kemudian apalagilah golongan-golongan marhain macam kita, teruji dan terus diuji tuan-tuan puan-puan. Mengikut kapasiti masing-masing, semuanya diuji. Orang yang menuntut ilmu ini diuji bab ilmu itu. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Kita banyak ambil bahasa Arab daripada Melayu ni, banyak ambil daripada bahasa Arab. InsyaAllah kita azan dulu ke apa ni tuan-tuan? Tafadhal, azan. Teruskan je. Oh ya, jarang ni. Bagus. Dia macam makom. Contoh perkataan orang Melayu, minta maaf tuan-tuan minta maaf pakcik-pakcik, saya gunakan satu perkataan makcik, saya bukan nak, tapi ini bahasa Melayu cukup terkenal. Kalau kita tengok filem Hanjebat Hang Tuah, dia selalu cakap, "Cis keparat kau tuah." Contoh perkataan keparat
berasal daripada bahasa Arab kafarah. Nampak? Bahasa Arab. Kemudian perkataan tolong ambil aku satu naskah buku daripada naskhatun. Bahasa Arab nuskhatun maknanya secari kertas. Ini orang Ustaz Azhar dia mengaji balaghah, dia tahulah. Siapa mengaji balaghah tahulah bab ni. Ustaz Muhammad dia orang Kelantan ni tahu. Perkataan perlu datang daripada perkataan fardu. Bahasa Arab. Petua daripada perkataan fatwa. Bahasa Arab. Jadi kita ni similar with the Arabi. Orang Arab. Sebab itu orang Malaysia ni kalau pergi ke Mekah, orang Arab suka tuan-tuan. Anta fin? Ana min Malaysia. Malaysia, masya-Allah, dia suka janggut. Dia suka kecil janggut kita kata. Tuan-tuan, hadirin hadirat rahimakumullah. Kena tahu jugalah makcik kita ni bila dah namanya orang kata kita banyak ambil influence daripada orang Arab. Kena belajarlah bahasa Arab tu sikit sebanyak. Jangan jadi macam imam hari tu, imam kata tak apalah ustaz, saya ni Jawi ni dah khatam saya dah. Sekali Jawi baru kata kau. Ini bukan zaman akhbar watan, bukan zaman utusan Melayu dulu. Udah tak ada dah. Banyak pula yang baru. Jadi Pak Imam pun naik ke atas. Sidang Jumaat sekalian. Mimbar ingin berpesan sekiranya kalau kita ada nampak tong yang ada kosong di belakang rumah kita masing-masing. Nampak je bertakung air apa semua ni, eloklah kita buang. Takut nanti dapat penyakit AIDS kita kata. Pening kepala makmur apa kena mengena je bertakung dengan AIDS. Rupanya bukan AIDS, Aedes. Lebih kurang Jawi ni, bahasa Jawi. Pergi pula ke tempat lain pula, sidang Jumaat sekalian. Sekarang ini zaman remaja suka menggunakan Facebook. Bukan Facebook, Facebook. Dekat-dekat je. Sidang Jumaat sekalian. Di zaman peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ramailah ketika itu yang bersenjatakan lembing, tombak dan fa'innahu. Makmum pening apa kena fa'innahu, tak pernah aku dengar fa'innahu ni. Ditengok rupanya pa alif nun ta al marbutah, rupanya panah. Fa'innahu katanya mana mau je rupanya dia. Naik lagi seorang lagi. Sidang Jumaat sekalian. Kita dalam batu kerajaan dan kita kena kemetod dengan saranan-saranannya. Apa benda kemetodnya pula ustaz? Rupanya committed. Ada di Perak ke di mana orang cerita tadi kata kan? Naik. Sidang Jumaat sekalian. Di dalam Islam kita ada hukum yang perlu kita akuri. Antaranya kita tidak boleh haram untuk memakan kuda dan makan keladi. Ada makmum tu baru beli keladi bubuh dalam garet kereta, dalam garet motosikal. Yang tengok tunduk dia, Allah udah haram pula dah tak. Udah haram mula-mula tadi elok je halal kasi tak pernah aku dengar. Dah aku tebak hari ni haram pula dah keladi katanya. Oh pecek-cek tu kaplam dahlia, keldai bukan keladi. Hati tuan-tuan janganlah kopi itu. Itu kena bahasa Jawi tu. Kalau dah Jawi pun kopi itu tuan-tuan perempuan. Itu yang kata sidang Jumaat sekalian. Adapun kita hendaklah mengikut sunnah Nabi SAW. Dan antara sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh orang akhir zaman antaranya ada namanya birabbikum katanya. Apa pula birabbikum? Rupanya barabakaf min berbekam. Tuan-tuan, kita nak berjuang. Kita dah lama dah kita berjuang ni. Tapi perjuangan tanpa ilmu ni tuan-tuan tak ke mana tuan-tuan. Okey, saya dah berilmu ustaz. Kalau tak beramai pun tak jadi juga. Dia tak jadi juga. Dia nak ilmu nak kena beramal. Dah lama dah kita berilmu. Beramal aja kurang. InsyaAllah Allah bagi kekuatan kita untuk beramal ni tuan-tuan. Kalau tak,
Ana hantar je lah. Sampai ke Mekah pun Ana hantar jugalah. Sampai ke dah 90 tahun pun umur, Ana hantar tu jugalah yang dia hafalnya. Kan? Sampai terbalik kadang-kadang. Kita duduk dengan bini kita, dia masuk pintu dia dengan bini dia. Kita pun tanya, datang dengan siapa tu Syekh? Oh, datang dengan bini hantar. Bini hantar, bini aku lah kau peluk. Ana hantar pun terbalik. Bayangkan Fatihah tu macam mana ramak-ramak ni. Kan? Cara orang tu insin cakap Fatihah agama ni macam mana kita ni? Kalau bunyi baca Fatihah tu kita tengok menyembur tuan-tuan. Kalau tengok ngangkat takbir tu mat kilau pun lari 80 tiang. Ya. Yeah. Oh dengan ada bunyi open ular. Baru je dapat bar aja, Tesco. Lontes. Royup kita tuan-tuan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hari ini zaman fitan bermaksud majoriti manusia hilang pedoman. Al-Quran dan Sunnah tak jadi lagi sebagai sumber rujukan hidup dalam arti kata yang sebenar. Benar, ada yang kata saya hafal Quran 15 juzuk ustaz. Saya 15 juzuk Quran saya hafal. Ana Muslim, tetapi saya boleh apa? Saya boleh buka tudung saya. Orang Kuala Kangsar hidup Perak. Buat kerja di mana? Di crack house di Taman Tun Dr. Ismail, tempat aku duduk di Damansara. Tak jauh. Tak boleh fikir tuan-tuan, macam mana salah seorang anak orang Kuala ni sampai ke Kuala Lumpur, masuk crack house nak buat komedi, tapi dia letak nama Islam dulu. Dia kata apa? Mula elok bertudung. Elok bertudung. Elok aku tak aku bertudung. Dah lama aku tak buat kerja macam ni. Elok tudung apa ini? Lepas tu dia kata, I'm a Muslim and saya hafal 15 juzuk Quran. Tetapi dia boleh buka tudung dia tuan-tuan. Kau membayang tengok, kalau buka tudung ni tak kisahlah. Abu Bakar pun selalu tengok orang tak tudung dipuh nun. Apa nak heran tuan-tuan? Kita duduk ni kan masyarakat majmuk. Ramai je tak bertudung luar tu, tak dengar heran. Masalahnya dia bukanya pula baju soroban pun jatuh. Buka dia baju macam mana? Yang tak syok dia sebut tadi, I'm a Muslim and aku hafal 15 juzuk Quran, tapi aku boleh bebaskan diri aku daripada perhukuman syarak. Makna aku boleh dedah aurat, tak ada masalah dalam sebenarnya dalam Islam. Maknanya apa? Maknanya hari ini orang yang hafal Quran kononnya, orang yang ada Quran dalam dada mereka, mereka mendakwa mereka ada Quran, tetapi mereka nak mengikut acuan cara corak pemikiran mereka dengan mengikut cara agama ini adalah sama je dengan satu dengan lain. Tak ada apa bezanya. Tak ada apa bezanya. Mereka boleh tersolin, aku boleh tersolin katanya. Mereka nak tunjuk rombam, aku boleh tunjuk rombam. Sedangkan al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam agama yang tinggi tuan-tuan. Kita yang merendahkan Islam ini hari ini. Na'udzubillah, minta jauh daripada anak-anak cucu kita, keturunan kita tuan-tuan. Sayang, kalau dah hari ini ada, itu nasib baik viral. Kalau tak viral, tak apa lagi dia mau buat dia dalam tempat tu. Menghina Melayu, menghina Islam. Sedangkan mat kilau 90 juta dia kata apa? Jaga agama, jaga bangsa, jaga negara. Kemana pergi tuan-tuan? Setakat jaga bangsa tuan-tuan, dalam kubur dia tak tanya wama bangsanuka. Ingat tu? Dia tak tanya. Dia akan tanya wama ikhwanuka. Siapa saudara-saudara kamu? Malangnya hari ini saudara-saudara kita satu dengan lain bertegang urat leher tuan-tuan, mempertahankan manhaj yang dia bawa sama sendiri.
hilang kelatifan, hilang kelembutan di dalam ilmu yang penuh di dada. Hilang kelembutan kita, tuan-tuan. Masing-masing menegakkan dalam seolah-olah melihat seorang sahabat yang sama seakidah dia mereka. Mungkin cara tarikat, hakikat, ma'rifatnya agak berbeza pahamannya, tetapi seolah kamu melihat musuh ketat kamu. Cara kamu memandang itu sudah cukup membuktikan kelatifan kamu sudah hilang. Ulama-ulama dulu penuh dengan benda ni. Sekarang mereka bersandar pada hujah ilmu mereka, tetapi hilang dari sudut kelembutan mata basirah. Tuan-tuan, hari ini kekeliruan berlaku dengan cukup rancak, menyebabkan paradigma manusia jadi songsang. Kebenaran dianggap batil dan perkara batil dianggap benar. Benar. Semua nak dituduh kepada Islam, semua nak dituduh kepada orang yang meletakkan Islam sebagai perjuangan dia. Semua nak dituduh pada Islam yang salah. Jadi nak letak Islam ni macam mana? Islam ni kita kena fleksibel, Ustaz. Ustaz, kita kalau nak berdakwah, Ustaz, kita tak bolehlah sangat terlalu ni ya. Kita kena, macam mana kita nak berdakwah, Ustaz? Jadi kita kena ada cara Ustaz ya. Kita ada cara ya. Cara dia macam mana? Tak apa, kita buka tudung lah sikit. Memang susah, tuan-tuan, kita nak menjadi ikan ini. Ikan di dalam lautan, walaupun dia disaduri dengan lautan air yang cukup masin, tetapi ikan bila diambil oleh sang nelayan, dimasak 3 rasa, rasa dia tak masin, tuan-tuan. Tapi bukan semua orang boleh jadi ikan macam tu. Muslimin muslimat rahimakumullah, zaman kita adalah zaman jalan untuk melangsungkan agenda-agenda yang baik akan semakin disempitkan, disalah ertikan. Malah begitu banyak suara-suara sumbang yang tak faham ini cuba menyekat. Kebaikan dan kejujuran sukar mendapat tempat jika dibandingkan dengan penipuan dan pengkhianatan. Betul, tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat baik sekarang ni, macam-macam pertuduhan, macam-macam sekatan. Orang akan mencari kesilapan antum. Yang baik, yang banyak tidak dilihat. Di mana kekurangan, di situ yang diwar-warkan, di situlah yang diviralkan. Orang yang memviral perkara-perkara yang teruk-teruk ni, yang terang-terang, tuan-tuan perempuan, melanggar akidah, syariat dan akhlak, tak cakap. Ada orang marah, dia kata, buat apa bising-bising sangat Ustaz, orang nak hina Islam, hina Muhammad, hina. Biarlah orang yang buat kerja agama ni buat kerja dia, biarlah pihak polis dia tangkap. Tuan-tuan perempuan, saya nak bagi satu pesanan daripada Buya Hamka. Buya Hamka kata apa? Profesor Dr. Hamka, kelahiran Sumatera Utara, orang Malinjau, mengkhatamkan penulisan tafsir Al-Azhar dalam penjara tau. Bukan dekat bilik rumah dia, dalam penjara. Setelah dipenjarakan oleh Bung Karno, Presiden Soekarno penjarakan Buya Hamka. Atas dasar apa? Perselisihan politik, perselisihan siasah, kefahaman, sampai dipenjarakan ulama ini. Buya Hamka dipenjarakan, tuan-tuan, tetapi Buya Hamka tetap nak menjolat jenazahkan Presiden Soekarno, kerana Presiden Soekarno telah memberi wasiat, seandainya aku mati, aku mau namanya Buya Hamka yang menyolatkan jenazah aku enggak mau orang lain. Buya Hamka keluar, tuan-tuan, dengan kainnya, dengan jubahnya, nak keluar, nak pergi ke tempat Soekarno untuk disemayangkan, ditahan oleh anak muridnya. Wahai Buya, bukankah ini orang yang menzalimi diri kamu? Buya Hamka tidak kira semua itu. Kenapa? Hatinya penuh latif, hatinya penuh kelembutan. Musuh sezalim itu, tetapi bila diminta untuk diwasiatkan, Buya Hamka lah yang layak menyolat jenazahkan aku nanti, katanya,
maka dia pegang saranan dan pendapat wasiat itu dan dia memandang perkara yang baik di sebalik perkara yang tak baik. Mengapa? Walaupun secara umum surface zahir orang memandang memang kena zalim Buya Hamka, tetapi Buya Hamka rasa tidak dizalimi. Kerana apa? Hikmah kerana Presiden Soekarno memenjarakan dialah kerana dia dapat sempat menulis, mengkhatam, menghabiskan penulisan kitab tafsir Al-Azhar. Kita kalau dapat tiru ni tuan-tuan, okey tuan-tuan. Dapat tiru ini okey. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tapi lah kita ni pun kadang-kadang macam inilah. Bila kita tengok perkara-perkara mungkar, perkara-perkara yang kejahatan ini, bila duduk di tempat yang baik, kita membuat benda-benda baik, rasa terhina, rasa dipencil. Tuan-tuan perempuan, ingat di akhir zaman Allah akan mengumpulkan golongan-golongan yang disebut sebagai golongan Al-Ghuraba. Al-Ghuraba. Al-Ghuraba ni apa? Bukan ghuraba. Al-Ghuraba adalah golongan yang asing. Berbahagialah orang-orang asing di akhir-akhir zaman ini. Pengikut-pengikut Al-Masihud Dajjal berkempen memenangkan kejahatan mereka. Jangan kamu letih, jangan kamu terpesona, tetap istiqamah. Itulah hashtag hijrah malam ini. Kalau orang kata apa yang Ustaz pandang dari sudut hijrah, maksud hijrah ialah istiqamah. Hari ni orang suka cakap, saya dah hijrah Ustaz, saya dah hijrah Ustaz. Besok terbalik balik, saya dah hijrah Ustaz. Jangan manipulasi perkataan hijrah. Bila kamu berhijrah, sisipkan di dalam dada dan akal fikir kamu, ya Rabb, beri aku kekuatan untuk beristiqamah. Itu yang paling penting. Hijrah, semua boleh hijrah. Bulan puasa ramai yang hijrah. Dia lebih daripada imam lagi puasanya, lebih pada alim ulama lagi, biru bibirnya. Tapi tuan-tuan, habis bulan puasa, syaitan pun dah keluar balik raya. Cuba tengok apa yang kita buat balik. Jemaah-jemaah pergi haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik. Sampai balik ke Malaysia, terbalik tuan-tuan. Saya ingat diri saya pun kata orang. Haji, waktu pergi haji, apa yang kita nampak? Semua orang kita tegur bagi salam, betul tak? Tak kenal pun. Tengok rambut keriting, hitam, pekat, likat, berkilat, tinggi orangnya, orang Somalia. Assalamualaikum. Cik, kita tegur. Bukan kenal pun. Keluar lift ni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semua jadi piramid. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Buka pintu kelas air sampai jemaah turun, dia buka pintu kelas air. Semua dah confirm berlebar ke bantu orang Islam. Janggut menyapu lantai, hitam darinya. Tak bagi salam. Manusia mengikut tempat. Manusia duduk ikut tempat kadang-kadang. Bila orang hebat berjemaah, bila orang hebat beribadah, kadang-kadang kita terikut ibadah. Sebab itu orang suka ikut tabligh. Kawan-kawan saya yang zaman-zaman jahiliah sama waktu dengan saya, tuan-tuan, mana pergi dia sekarang? Syekh Ali Ekspedisi istiqamah dengan tabligh, dengan Syekh Maulana Helmi. Dr. Sam Rasputin istiqamah 1991 dah naik haji dah. Dr. Sam Rasputin yang koma kata macam-macam, dandut reggae, oya. Dululah dandut reggae. Beliau pergi Mekah 91, sampai sekarang serban tak pernah keluar daripada rambut dia, tuan-tuan, daripada kepala dia. Janggut. Saya tahu dia orang yang istiqamah, ayahanda Dr. Sam. Masya Allah. Bila kita tanya mengapa nama Dr. Sam, DRSAM ada makna, Ustaz. Makna dia apa? DRSAM,
2 rakaat settle all masalah. Pasal dia memang orang yang cukup menekankan bab solat. Dr. Sam Rasputin. Ni saya nak relate dengan cerita, kita akan mengikut dengan siapa yang kita berpihak. Ijaz medicine sekarang berceramah tuan-tuan. Tika begini tercari-cari, sekarang dia dah tak cari-cari dah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan panggil, saya ingat dah Ustaz Zahar pernah panggil dia. Tengok dia bagi bayan macam mana tuan-tuan. Masya Allah. Macam ulama kabir, macam murabi, Masya Allah. Iwan Dangdut ni tuan-tuan, saya baca sejarah sikit. Kita santai-santai kan. Minta maaf lah pakcik, mungkin boring sikit dengar ceramah aku malam ni kan, sebab kamu tak faham kan. Iwan Dangdut, pakcik ingat tak lagu Iwan Dangdut? Aku cinta dia mak, aku sayang dia mak. Lagu tu kan, dengan memori daun pisang tu kan, dengan Emelina. Lagu tu dia ubah bila dia hijrah. Dia ubah macam mana? Aku cinta Allah mak, aku sayang Nabi mak. Tapi goyang-goyang jugalah sikit kan. Biasalah, dah memang perangai bergoyang. Tapi nak cerita tuan-tuan, tengok, ini yang Tok Guru ni Aziz pesan. Ini yang murabi ummah sekarang di Malaysia, Ustaz Azaidus pesan kepada seluruh pemuzik-pemuzik dan penyanyi-penyanyi. Bila mereka berhijrah, selalu bila ditemukan sepentas untuk mereka berkongsi rahsia dan rasa, maka ditanya kepada Tok Guru, Tok Guru, saya ni bekas penyanyi, saya ni bekas pancaragam, saya ni bekas penyanyi rock, saya ni bekas pelakon. Apa yang saya nak buat bila saya hijrah ni? Tok Guru yang ada kotak seni, dia terus cakap, hang jangan berhenti, tapi kondusifkan cara kamu berdakwah melalui lagu, biar tepat tempat dia. Kerana itu tuan-tuan, saya bila berceramah ni, saya tak boleh tak menyanyi. Ni aku nak menyanyi lah ni. Kan? Ni orang muda, mana orang muda Batak Rabit ni? Aku tak nampak orang muda ni. Merempit je orang ni. Mati 4 orang. Oh, baru-baru ni Pulau Pinang, tak nampak? Merempit ni tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. Syekh Hamzah Fansuri menulis, mengarang satu syair untuk orang muda. Sebab orang muda ni, dia ada ingat, alah ustaz, saya belum beruban lagi ustaz. Apa nak kata? Relax lah ustaz, sempoi ustaz. Tunggulah dah uban sikit, barulah kita pergi masjid. Sekarang ni kami nak lepak ustaz. Relax lah ustaz. Apa kata Hamzah Fansuri? Dalam satu syair dia kata, inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah i'tiqad diperbetuli sudah. Wahai muda, orang muda, wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Wahai muda, orang muda. Berapa ramai dah mati orang muda? Gelak makcik lah kawan. Makcik mungkin merasa muda bila saya nyanyi lagu tu. Itu lagu untuk orang muda. Kalau tak teringat juga orang muda, tak teringat juga, aku bagi lagu nombor 2.
Tu saya terlupa tanya tadi, malam ni ceramah dalam ke luar? Kalau luar lagi banyak lagu aku bagi. Ni masih baik dalam. Hormat sikit rumah Allah. Tapi saya nyanyi ni bukan saja niat nak nyanyi, tuan-tuan. Tuan-tuan kena jangan tengok saya duk giling-giling kepala menyanyi tu. Tengok lirik saya. Ni lagu ni, tengah viral sekarang ni. Siapa yang tak tahu lagu Tiara? Cuba angkat tangan. Semua tahu. Pakcik pun tahu juga. Tiara, kumpulan Keris. Kawan-kawan saya lepak tiap-tiap malam dengan di Kuala Lumpur tu. Alhamdulillah. Salah seorangnya Lomat, pemain bass. Janggut ni dia. Warna kuning, inai. Bassist, adik kepada Kid dan Nordin Search. Bassist tu adalah Chris, kumpulan Chris tu adalah adik kepada Kid dan Din, gitaris kumpulan Search. Dia pun sama dengan tabligh. Istiqamah. Hari-hari cerita Masya Allah Ustaz Masya Allah La ilaha illallah. Itu dia punya tagline tabligh ni. Subhanallah. Tapi malam ni kita nak terbalikkan sikit lagu ni. Tiara kita ubah kepada neraka. Macam mana pula bunyinya? Tiara ubah pada neraka. Lagu ni lagu M. Nasir, tuan-tuan. Lagu M. Nasir. Lagu ni kata apa? Dunia menggamit kenangan zaman persekolahan. Terlena, ku tak sedar rambut pun mula dah beruban. Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam pesta engkau bisikan kata azimat di telinga. Bila saya sebut tu mesti teringat zaman Pampel tu, zaman Pampel. Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata. Engkau jauh mencari nikmat hidup di dunia yang menjanjikan hidup di dunia, tapi sering lupa tunduk ke bumi. Ke sana nanti, jika kau tak nampakku di syurga nanti, carilah aku di dalam neraka ngeri. Di penjara terkurung terhukum, hanya bertemankan api. Bisakah kau ampuni hamba-Mu yang berdosa ini? Oh neraka pedihnya, dapatkah kau merasakan neraka? Itu lagu neraka, tuan-tuan. Penuh feel aku nyanyi lagu tu malam ni. Takut, tuan-tuan, takut neraka ni, tuan-tuan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa minan nar. Ni doa ni bukan pakai untuk waktu bulan Ramadan aja. Kalau bulan Ramadan waktu wanar semua wanar. Habis bulan dah buat wanar semua. Luar bulan Ramadan boleh baca doa ni, tuan-tuan. Sopalah pakcik-pakcik kita kadang-kadang berdoa-doa kadang subuh-subuh, mana tahu subuh-subuh Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Udah doa makan masuk bos. Dia kadang-kadang doa ni kadang tu nak kena hafal. Nak kena hafal juga. Tu saya ulang balik, tuan-tuan, saya ulang balik. Kadang-kadang kita hari ini untuk jaga fitnah-fitnah ini kena faham bahawasanya jaga agama kita baik-baik, tuan-tuan. Dengan antaranya tidak lain tidak bukan bersegeralah beramal sebelum munculnya fitnah yang datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita.
Seseorang di pagi harinya beriman dan di waktu petangnya telah menjadi kafir, kata Nabi. Atau petangnya masih beriman, pagi esok harinya dia telah kafir, menjual agamanya dengan gemerlap dunia. Wal'auzubillahi min zalik. Tuan-tuan dan puan, kita semua sang pendosa, tuan-tuan. Kita semua berdosa. Sebab itu dah ujung-ujung hidup kita ni, kita nak cari grup, kita nak cari jemaah, kita nak cari golongan koloni, orang yang bawa ingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bawa kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan benda-benda yang lara, tuan-tuan. Boleh berhibur, tak ada masalah, tapi jangan sampai ghulu melampau, tuan-tuan. Hari ini di Pulau Pinang, tuan-tuan, jambatan Pulau Pinang adalah tempat akses, tempat untuk orang membunuh diri. Baik jambatan yang pertama maupun jambatan yang kedua. Kita tak perasan, kita duduk di Batak Rabik, kita tak perasan sebab tak ada jambatan. Yang ada parit, yang ada jambatan kecil. Tapi jambatan Pulau Pinang, tempat orang terjun sekarang, tuan-tuan. Mengapa? Kerana manusia sudah hilang pedoman, hilang panduan. Kerana Allah tak ada dalam hati dia. Rasulullah jauh daripada dia. Bila ada orang berselawat, dia boleh tak tahu. Dia ada orang selawat, dia kata, "Alah ustaz, rimeh lah ustaz, selawat ni lama dah, ubahlah sikit," dia kata kan. Selawat, tuan-tuan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu Allah Allah, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Selawat Nabi, tuan-tuan. Kalau orang yang rasa rindu kepada Nabi, rindu kepada Allah, rindu tak pada Allah? Rindu pada Nabi? Dah ready nak mati? Dah ready tak nak mati? Yang itu kita tak boleh jawab. Aku pun takut. Terus kata koma. Kita memang rindu pada Allah, kita rindu kepada Nabi SAW. Tetapi syarat nak bertemu Allah dan Rasul, kena mati dulu, tuan-tuan. Masalah bekal kita tak cukup. Bekal tak cukup, tuan-tuan. Bekal tak cukup. Sembang bikin bimbang kita ni banyak. Allahu Akbar. Sebab itu kadang-kadang seni ni, tuan-tuan, bukan kita nak buat benda lara. Kadang ada orang marah, dia kata, ini nak jadi entertainer dalam rumah Allah. Nak jadi entertainer. Nak buat konsert kat luar. Tuan-tuan, saya bukan buat konsert. Saya nak memujuk hati. Saya nak cuba melentur hati itu dengan kesenian yang sedikit ada.
Macam orang azan lah tuan-tuan. Orang azan, kita dekat-dekat ni kan, rumah dekat-dekat kan, azan ni pun kena seni. Bayangkan subuh-subuh kalau ada azan yang menakutkan di batang kabin ni. Subuh-subuh. Elok kawan tu naik bersikap budak-budak kan, lalu pula depan kubur, sebelah kubur pula nak pergi ke masjid kan, dengar pula tak larat kawan tu nak ke masjid, tak larat dia. Balik. Atau subuh-subuh ni kalau bang-bang, kalau boleh elaklah bang Biramli waktu subuh. Kan bang Biramli waktu subuh kan. Subuh-subuh. Cuma kau membayangkan Piramli filem Aduka kan. Oh, kita pula sedap lah dengar ya. Lain macam bila. Hayya ala salim. Itu pasal kalau boleh jangan bab Piramli waktu maghrib. Waktu subuh. Maghrib tu tak apa lah. Waktu tu orang balik kerja. Tapi subuh-subuh. Subuh-subuh tu biar dia bang Mekah tu. Abang Syekh mula tu kan. Tengah-tengah elok tidur. Bagi pula kan. Tengok seromong kapal hati tu elok pula. Mak tu kena datang bilik dia pula. Akbar, Allahu Akbar. Terangkat kain ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sepeda pun terangkat. Tak bangun lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Memujuk tuan-tuan Pak Bilal ni. Tak bangun juga dia tuan-tuan. Kita tengok kadang-kadang ada imam khatib baca khutbah tumbang jadi mayat. Ada Pak Bilal kita tengok viral dalam YouTube, meninggal tengah azan. Ada orang tengah zikir, tengah solat, ambil wuduk, agaknya dia terkentut, dia pergi, ada CCTV kan, dia pergi ambil wuduk, duduk-duduk, meninggal. Rupanya dia nak mati dalam berwuduk tuan-tuan. Kita ni tak tahulah berlumuran dengan dosa, najis dosa tuan-tuan. Allah wa'alaikumsalam. Tuan-tuan, saya nak petik satu benda tuan-tuan supaya bagi kita faham sama-sama. Ini amanah yang tak perlu saya, yang wajib saya ceritakan kepada anda pada malam ini. Satu benda yang, satu hadis qudsi. Hadis qudsi Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang beliau riwayatkan dari Tuhannya. Ni Rasulullah habaq main kata apa? Wahai hamba-hambaku. Ini hadis ni bila dibaca oleh mantan mufti Mesir Syekh Ali Jummah tak silap saya, atau Ramadan Putih, antara dua lah ulama ini. Bila dia baca hadis ini di atas mimbar khutbah tuan-tuan, sekali lagi orang Kelantan, tak boleh tahan, tak boleh tahan tuan-tuan. Cuba tuan-tuan dengar dia kata apa? Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah ni,
dan aku menjadikannya haram ke atas kamu sekalian. Maka janganlah kamu sekalian saling menzalimi. Allahu Akbar. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian itu sesat, kecuali yang aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, nescaya aku akan memberikannya kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian itu lapar, kecuali aku yang beri makan, maka mintalah makan kepadaku. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian itu telanjang, kecuali yang aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, nescaya aku akan memberikannya kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu selalu melakukan kesalahan di waktu siang dan malam, sedangkan aku mengampuni semua dosa. Mintalah ampun kepada aku, nescaya aku ampuni kalian. Tuan-tuan, Allah berfirman lagi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu sekalian tak akan mampu menimpakan mudarat kepadaku sehingga dapat membahayakanku, dan kamu sekalian tidak akan bisa memberi manfaat kepadaku sehingga bermanfaat bagiku. Wahai hamba-hambaku, jika kamu sekalian yang awal hingga yang akhir, baik dari bangsa manusia maupun dari bangsa jin, bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian, maka hal itu tidak akan menambah sedikit pun pada kekuasaan aku. Wahai hamba-hambaku, jika kamu sekalian yang awal hingga yang akhir, baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin, berkumpul di satu tempat yang luas dan memohon kepadaku, kemudian aku mengabulkan permohonan mereka, maka hal itu tidak akan mengurangi kekayaan yang aku memilikinya, melainkan seperti jarum yang dicelupkan ke dalam laut dan diangkat lagi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mencatat amal perbuatan kamu dan aku membalasnya. Maka sesiapa yang mendapat kebaikan, maka hendaklah memuji Allah, dan siapa yang mendapat selain itu, maka hendaklah ia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis sahih riwayat Muslim. Hadirin hadirat, saya nak quote pada ayat yang related dengan kita yang dosa ni, tuan-tuan, yang banyak kata ke orang. Allah tak jemu melihat kita berdoa, tapi yang Allah takut, kamu jemu untuk berdoa pada aku. Kamu letih berdoa pada aku. Sedangkan 2/3 malam, tuan-tuan, 2/3 malam, ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang beribadat, wahai para abid yang bangun malam, waktu orang tak melihat kalian bermunajat, waktu ini adalah waktu antara engkau dengan aku. Allah kata, tuan-tuan, aku turun ke langit dunia. Bukan makna Allah bertempat, kena faham, tapi nak tunjuk kata Allah dengan rahmatnya yang luas sanggup dengar bisikan, munajat, rintihan hamba dia yang penuh dosa dia, tuan-tuan. Waktu tengah-tengah orang tidur lena, dia bangun tengah-tengah malam, tuan-tuan. Dia merintih, beristighfar kepada Tuhan punya dunia tanpa orang lain, seorang pun makhluk tahu, tuan-tuan. Yang ini ni Allah tak ada. Aku ampun dosa-dosa kau. Aku ampuni dosa-dosa kau. Tapi yang kita takut, kita jemu berdoa meminta kepada Allah, akhirnya kita minta kepada bomoh, tuan-tuan. Kelapa 2 biji,
Tak jauh daripada sini tempatnya. Bukan nak kata Quran adalah syifa. Quran, baca Quran tuan-tuan. Siapa yang kena sakit-sakit yang susah nak baik tuan, baca Quran, banyak sedekah. Baca Quran, banyak sedekah. Solat jangan tinggal. Tak nampak ke Tok Guru alim ulama, Tuan Guru Haji Siddiq Nur contoh, bila beliau sakit hari tu, tangan berikat macam ni tuan-tuan, di hospital. Bila dia dapat berceramah balik, kalam pertama yang keluar daripada Tuan Guru Tuan Haji Siddiq Nur, apa dia? Apa dia? Dia kata, saya rindu nak sujud pada Allah ni. Saya ada otak rindu nak sujud pada Allah ni. Tu Tuan Haji Siddiq Nur punya style. Sujud pada Allah ni, rindu sangat. Tok Guru ni Aziz sebelum meninggal, berkumpul artis yang hijrah, buat pertemuan di hotel di Palma, di Shah Alam. Saya ada masa tu dengan rumah saya. Masa tu AB Abadi pun baru hijrah. Masa tu siapa? Aisyah ada hijrah. Kemudian ada siapa nama pelakon drama tu, biasa berceramah atas pentas kita juga. Bob Lockman, semua datang malam, siang tu. Tapi yang saya terpukau, saya tergamam, Tok Guru ni Aziz. Ketika itu Tok Guru ni Aziz, masa itu dia berdiri dalam ceramah dia, tak berapa second dia menangis tuan-tuan. Pasal apa dia menangis? Dia kata, para hadirin sekalian, hamba ni 2-3 malam tak apa-apa sihat. Hamba sedih, tak boleh. Selalu alhamdulillah tahajud, tapi 2-3 malam dia tak boleh nak tahajud. 2-3 malam tak boleh tahajud, menangis Tok Guru ni Aziz tuan-tuan. Kita tak dapat tengok konsert Billy Elliot kan, ni Bahril ni bayar sampai beribu sanggup tiket tu. 2,000 berapa? HP. Di mana kita tuan-tuan? Agak-agak di mana lah kita? Saya bukan nak kata orang ni, aku nak pandang diri aku ni. Susah nak cari orang macam Tok Guru ni Aziz, susah tuan-tuan. Al-Waliullah, Al-Waliullah. Meninggal dia, kawan dan lawan mewajibkan diri hadir mengiringinya ke Pusara Aman. Nak tengok fenomena ni di Malaysia tuan-tuan, melain Tok Guru ni Aziz dan arwah Datuk Fadil Nur. Kamu nak nafikan? Kerana di sana ada diungkapkan nak melihat kematian seseorang itu antara ciri-ciri husnul khatimah. Soal syurga dan neraka bukan saya sebut, itu urusan Allah. Tapi tanda-tandanya antaranya, tengok sajalah berapa ramai, berapa juta umat, ribu umat yang menyemayangkan jenazah dia tuan-tuan. Kita ni Allah tak tahu tuan-tuan. Kita nak dengar ceramah lama sikit pun tak boleh tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan? Begitulah kita kan. Allahu Akbar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya ambil tak banyak, saya ambil 10 minit lagi tuan-tuan. 10 minit Batak Rabbit punya hal, no hal dia. 10 minit. Saya nak rumuskan tuan-tuan. Saya nak rumuskan tuan-tuan puan. Jemaahku, kerana sekeping roti canai sedap di mana sekalipun sanggup kau cari, tetapi rumah Allah di tempatmu sehari sekalipun tiada kau kunjungi. Jemaahku, kerana kenduri kendara jauh di mana sekalipun bersungguh kau nak hadir, tetapi rumah Allah di tempatmu sehari sekalipun mungkin kau tak kunjungi juga.
Jemaahku, kerana bola sepak yang kau minati Stadium Bukit Jalil sanggup kau jejaki, tetapi rumah Allah di tempat engkau sehari sekalipun mungkin susah kau nak kunjungi. Jemaahku, kerana ingin melihat keindahan alam semula jadi, bukit dan gunung habis kau terokai, tetapi rumah Allah di tempatmu mungkin sehari sekalipun tiada kau kunjungi. Jemaahku, kerana minat sungguh hobi memancing, naknya pula di Batak Rabit ni, segenap lautan dan sungai sanggup kau redahi, tetapi rumah Allah di tempatmu mungkin sehari sekalipun tiada kau sanggup kunjungi. Jemaahku, kerana pasar malam dan pasar tani nampak sungguh meriah sekali di Menara Condong. Tu aku tambah je lah. Siang dan malam terus kau lewati, tetapi rumah Allah di tempatmu mungkin sehari sekalipun tiada juga kau kunjungi. Jemaahku, kerana gegar vaganza dan mentor sudah bermula, terpacak kau di hadapan TV, tetapi rumah Allah di tempatmu mungkin sehari sekalipun tiada juga kau kunjungi. Jemaahku, tak salah apa yang kau lakukan, semua itu tak salah, tak salah, itu hak engkau. Cuma ingatlah, di hadapan kita ada sesuatu yang sedang menanti. Jemaahku, sesungguhnya ketahuilah, umur ini hanya menunggu mati. Ingin ku bertanya, kemana jenazah kau dan aku akan dibawa nanti? Jemaahku, seluruh pelosok dunia telah pun kau terokai bila tiba saat matinya jasad ini nanti. Di masjid dan surau Al-Khairiyah jugalah kau dan aku akan dibawa untuk disolat dan dimandi. Jemaahku, sebelum kau dan aku terus-menerus lupakan diri, biar kita saling ingat mengingati dan saling nasihat menasihati. Kerana sesungguhnya kita perlu saling sayang menyayangi. Sayang menyayang, sayang menyayangi orang Teluk Intan. Sebagai saudara seagama, mudah-mudahan bersama-sama kita menuju ke syurga ilahi. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan, ingatlah, dunia penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang yang bukan mukmin. Maksudnya apa? Dengan hukum fiqh yang diadun di atas muka bumi, ingatlah, Allah tak bagi kita minum night cap kena start wonggli kenal dah. Allah tak bagi kita minum Heineken, Carlsberg, Tiger, bukan kerana Allah nak menzalimi kita sebagaimana bebasnya mereka minum, tetapi hukum fiqh adalah untuk mengawal kita supaya kita menjadi golongan yang terbaik, khairu ummah di muka bumi pinjaman Allah. Sebab itu turun hukum, bukan nak menyusahkan kamu. Anak dara kita di Kuala Kangsar yang terlepas pandang tu menjolinkan aurat dia itu, yang walaupun dia dah hafal 15 juzuk Quran sekalipun, dia terlepas pandang membuat perkara-perkara yang onar, menghina agama sebegitu rupa. Bukan kita nak benci kepada beliau. Kita sedarkan balik sesama kita, tuan-tuan. Kita ingatkan beliau. Kita tak tahu ujung mungkin dia bertaubat dan nasuha, dia lebih baik daripada kita. Tapi yang paling penting ialah kita kena ingat, mengingati, tuan-tuan dan puan, hukum menutup aurat bukan tujuan Allah nak menyusahkan kau. Tetapi orang yang ada iman, dia tahu kenikmatan berlaku taat kepada hukum fiqh ini ada satu kenikmatan yang orang lain tak dapat rasai. Kenapa? Hukum menjaga kamu, bukan nak menyusahkan kamu. Kalau setakat 50 juzuk Quran, tuan-tuan, kita ambil aja burung kakak tua, kita beli dekat Tepin atau di Teluk Intan, pergi kedai burung, beli burung seekor, kurung dalam bilik, buka radio ataupun kaset saat Said Al-Ghamidi baca Quran, ataupun Syekh Rashid Mishari, Rashid Al-Afasi, atau Syekh Abdul Rahman Sudis, putar hari-hari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, ila akhiril Fatihah. Kamu letakkan burung kakak tua sebulan di situ, pasangkan juzuk apa-apa, cuba tengok burung kakak tua itu hafal tak hafal?
Kalau nak kira hafal lah. Tapi kita bukan burung. Oh burung, aku ingatkan onta, bukan burung. Kita ni bukan burung. Kita ni ada hukum. Burung tak perlu dihukum. Dia ada mahkamah qadi besok Rabbul Jalil. Binatang-binatang sahaja. Itu bab binatang saja. Itu kan dah disebut dalam hadis-hadis. Dan ada yang mengatakan mereka akan jadi debu. Wallahualam. Tapi manusia, kita ada perkiraan kita makcik. Satu patah perkataan kita kata pada orang lain yang benda itu tak betul, akan dipersoal di akhirat. Tak takut ke? Tak takut ke? Cakap benda-benda yang bukan-bukan. Al-kalimatun thayyibatun sadaqah. Cakap benda baik jadi sedekah. Cakap benda tak baik, takut-takut dia akan jadi impak maksima yang buruk pada kita, tuan-tuan. Sebab itu cakap benda baik. Budak-budak muda, orang muda, cakap benda baik-baik. Ini sikit-sikit, matilah kau, bodohlah kau. Saya tengok sekarang di kedai-kedai mamak, anak-anak muda dah biasa dengan perkataan ni. Dulu kami muda juga, tak adalah sampai macam tu. Tak adalah sampai nak cakap orang bodoh. Doa tu dik. Kita doakan kawan kita, alah matilah kau, bodohlah kau. Tak boleh. Islam tak ajar cara macam tu. Tongkat-tongkat motor, jumpa kat McDonald tongkat motor. Wow. Kan? Aku nak cakap dia tu. Kan? Sebab apa yang keluar tu, itu dalam hati dia. Sebab itu makcik bila tengok dekat YouTube benda yang bersalahan dengan syariat Allah, makcik jadi tak senang duduk, pakcik jadi tak senang duduk. Tak senang duduk pasal apa? Pasal kita duduk dalam rumah Allah, selalu berjemaah kat sini. Kita tahu mana yang mungkar, kita tahu mana yang ma'ruf, kita tahu beza. Jadi bila ada orang buat dan anak orang Melayu Islam, kita tak boleh tengok, tuan-tuan. Sebab apa? Kita duduk daripada jemaah, tuan-tuan. So saya kata, kambing yang duduk dalam jemaah dia susah untuk diterkam oleh sang serigala. Tapi kalau kambing duduk seorang-seorang, dia senang diterkam. Sebab itu perlu berjemaah. Berjemaah lah, tuan-tuan. Jenuh dah mengajar ni. Bila tak berjemaah, besok mati kita, kan. Macam jadi satu kes, ada satu pakcik tu, dia tu gangster kampung tu. Minta maaf lah kalau otai kampung sini, minta maaf lah kalau tak balik pula aku, kan. Ada yang menahan kat orang tepi jalan. Saya nak beritahu gini, ada satu gangster kampung, otai lah. Otai ni dia ada dua, satu otai masih berbisa, satu otai masih berdosa. Jadi yang ni otai dulu dia berdosa, sekarang dia dah bisa lah. Alhamdulillah. So satu ketika ada satu jenazah diusung ke dalam surau. Pakcik tu datang, dia dah dapat hidayah, alhamdulillah, dia dah masuk. Satu budak sudah nampak pakcik ni, dia duduk dekat luar tu kan, kadang-kadang orang saf tu ada duduk kat luar. Pakcik tu depan pada jenazah punya lane, garisan jenazah kat sini, pakcik tu kat depan tu. Tapi nak sembahyang jemaah tu, jenazah ni sembahyang mayat ni. Budak sudah perasan, Habib. Budak tu tak boleh tahan, dia putus bagi. Pakcik, minta maaf pakcik, kalau kita nak sembahyang ni kita kena duduk belakang daripada jenazah, dia kata. Pakcik tu tercabur lah dia. Hati-hati gelai. Kau main-main. Dia kokak dalam surau, jangan main-main. Dia pun kata, kamu mana? Kamu beranak atau merabas? Beranak atau merabas? Aku ni, surau ni dulu, tapak dulu tu tak ada ni. Surau ni tak ada dulu lagi, kamu tahu. Sinilah aku main teruk dulu. Tiba-tiba pula engkau ni dah elok surau habis semua, tiba-tiba engkau nak beranak atau merabas, tiba-tiba nak menegur aku pula. Suka hati pakcik lah, pakcik nak sembahyang di mana pun. Ini ni bumi Tuhan, rumah Allah ni, bumi Tuhan, milik Allah. Suka hati aku lah, aku nak sembahyang tak mana pun. Dia marah. Tapi pakcik, tak boleh pakcik. Kita ada cara nak sembahyang jenazah ni, kena di belakang jenazah. Duduk belakang jenazah. Atau bila pula aku nak duduk depan jenazah? Bila pakcik mati esok, letak di depan. Terkono juga. Jadi kadang-kadang, tuan-tuan, ilmu kan? So ilmu, tuan-tuan.
Kita bila ada ilmu ni, sebagai penutup, kita ada ilmu ni tuan-tuan, tak bergaduh, insya-Allah. Sebab dasar dia apa? An-nas aduwwu bima jahil. Manusia akan jadi musuh dengan apa dia tak tahu. So, kalau saya orang jahil tuan-tuan, saya nampak seorang berilmu yang dia tahu ilmu tu, saya tak tahu ilmu tu, dia bercakap soal itu, saya serang dia. Betul tak betul ayat tu? Betul lah. Kita jadi musuh dengan apa yang kita tak tahu, apa yang dia tahu. Jadi bila berjemaah, saya malam ni nak mengajak kita berjemaah. Berjemaahlah ke rumah Allah Al-Khairiyah ni. Sebab bila kita salah, ada insan yang bakal menegur kita. Bila kita tak betul cara ambil wuduk, ada yang tegur. Ni saya tengok tuan-tuan, jenuh dalam YouTube tu, beribu-ribu penceramah ada, hitam, coklat, putih, style ceramah macam-macam, nak menjerit, tak menjerit, yang menangis aja, semua ada. Tapi saya tengok bila saya berhenti dekat mana-mana RNR, saya berhenti dekat mana-mana mall, semayanglah kita tengok. Sorang-sorang, dah tahu dah ada orang jemaah situ, masuklah semayang berjemaah sekali. Rugi tuan-tuan. Kadang-kadang kita saja tunggu ni. Bukan nak kata kita ni kaki jemaah lah Ustaz. Tak, aku bukan nak berkhabar tu. Aku nak cerita peluang yang ada engkau roh dalam jasad. Dosa kita banyak, kita nak khabar pun tak cukup. Carilah peluang. Orang semayang nampak seorang, tepuklah, masbuklah, muafiklah. Tapi pasal apa dia tak buat? Ilmu. Dia tak erti. Kadang-kadang imam tu pun tak ada ilmu. Dah disentuh kawan tu, dah terkejut beruk pula kawan. Ya Allah, aku nampak tadi tak ada orang, kata dia. Dah. Ingatnya hantu jin pula semayang ikut dia. Udah jadi sundal bolong. Atau cerita beranak dalam kubur apa tengah sekarang ni, cerita apa kenapa? Perjanjian setan ni. Pengabdi setan. Aduh. Satu. Yang kedua, bila kita berjemaah ni apa hebat dia? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum ramai, lagi ramai. Amin. Suara inilah yang ditakuti dari Yahudi dan Nasara ni tuan-tuan. Suara amin inilah yang mereka takut. Yang hari ni dah tak berapa nak banyak. Aku tengok orang sebelah aku nak mengangkat mulut pun tak nak amin. Betul tak betul cakap ni? Ada batu ke kayu ke dekat mulut kita ni. Amin tu kan disebut dalam hadis. Bila imam mengucapkan amin, serentak makmum, kerana di saat itu malaikat-malaikat mengaminkan doa kita sama-sama. Kita nak doa malaikat. Pasal kita tidak ada ciri malaikat tu. Kita nak doa dia juga, nak barakah tu, nak rahmat itu tuan-tuan. Amin aja. Muka hidung lagi. Astagfirullahaladzim. Ubahlah tuan-tuan. Dan kedua, tak dengar suara amin, tak dengar. Dah tak dengar dah. Semua silap kita tuan-tuan itu penting. Amin kuat-kuat. Amin. Kena lafaz sama. Allah ampunkan, mudah-mudahan insya-Allah dengan lafaz Al-Fatihah 17 kali sehari semalam kita buat ni, bila waladhdallin, amin. Sentiasa diaminkan. Ini yang solat itu istiqamah ni tuan-tuan. Keindahan tu. Ataupun bila kita lepas kerang, kita berdoa. Ataupun dalam semayang sekarang adalah cacat celanya kadang-kadang. Kita nak tengok orang kampung kita betul tak betul tuan-tuan, ataupun karya kita elok tak elok dengan agama ni, masjid ni tengok pelihara sini dulu. Kalau tempat lain tak ada imam ratib, tak ada. Pergi ke dekat RNR, mana ada imam ratib, tak ada. Masing-masing mengambil wuduk lambat je, mana siapa jadi imam kan? Jadi kalau di sini dapat. Dan kita nampak, kita boleh tegur. Ada orang semayang, ada orang baca Quran, dia kuat baca Quran, baik-baik tegur. Syekh, ada orang semayang, slow sikit. Sebab Umar buat begitu. Tapi hari ni Ustaz Azhar saya nak bagi tahu dalam pengalaman saya sedikit sebanyak ni, sikit sangat ni berbanding tuan-tuan dan puan. Hari ni setiap kesalahan, kezaliman, kejahatan, kemaksiatan, keteledoran,
keterlepas pandangan, you name it, apa juga yang berlaku depan mata, jelaslah kita hari ni hanya mampu untuk mengubah dengan hatinya. Saya tak kata orang, saya sendiri tak, kadang-kadang berat nak cakap, berat nak ubah tangan, berat nak cakap dengan mulut. Ubah dengan hati. Dan itulah selemah-lemah iman. Adakah kita tergolong dalam golongan itu? Ya Rabb, bagi kami kekuatannya. Sesungguhnya kita menegur seorang bukan kerana kita lebih baik daripada golongan itu. Tidak. Kita pun tak tahu untung baik itu macam mana. Tetapi wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan kerana peringatan ada manfaat bagi orang mukmin. Dan aku dah dapat diperingatkan oleh tok guru aku dah mengaji sikit sebanyak, aku kena wajib bagi tahu kat engkau. Supaya kita dapat sama-sama nanti berhimpun. Kalau dalam surah Al-Khairiyah, kita juga sama-sama dihimpunkan nanti insya-Allah di Yaumil Mahsyar. Tuan-tuan, oi nampak kuat amin tu, nak suruh tutup sangatlah tu. Seluruh tuan-tuan minta maaf insya-Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, terima kasih sekali lagi. Saya mohon ampun, maaf banyak-banyak. Yalah, maksudnya kita di zaman-zaman manusia insan banyak jadi insane sekarang. Insan banyak jadi insin. Orang Batak Rabik ni bahasa orang putih, saya bahasa orang putih sikit. Insan dah banyak jadi insin. Insin tu dah gila dah. Insan dah banyak jadi insin. Lagi satu, orang lebih suka kepada perkara yang sia-sia dari perkara yang sincere. Wah, cakap orang putih. Maknanya apa? Orang lebih suka benda yang lara-lara daripada perkara yang serius, perkara yang boleh kita bawa balik, kok jadi amal kebaikan dia, dikira oleh Allah nanti di Yaumil Mahsyar. Jadi jangan jadi dua benda ni. Ambil tagline malam ni. Jangan jadi perkara insan, jangan sampai jadi insin. Yang kedua, sukalah kepada perkara yang sincere daripada perkara yang sia-sia. InsyaAllah, mudah-mudahan kita di lingkungan dalam perkara yang baik, perkara yang masih waras, dan insyaAllah kita dapat memilih. Kita dapat meletakkan suatu keputusan apa kita nak buat dengan neraca yang baik. Bukan neraca emosi dan nafsu, tidak, tapi bersandarkan pada Quran dan hadis. Wallahu ta'ala alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Yang tak baik, yang terlepas cakap, terlepas pandang, tak kena ke gaya awak malam ni lebih kurang saya seronok sangat bercakap tuan-tuan. Saya terlupa, ada yang terkesan, yang mungkin ada terhiris hati, perasaan, ampun maaf, bukan niat saya tuan-tuan. Itu memang perangai aku dari dulu. Tanyalah Ustaz Azhar, apa itulah, macam mana pun macam itulah Ustaz. Ceramah awak dahulu dia sampai sekarang apa itulah. Di Malaysia hanya ada 2 orang aja Ustaz yang menyanyi dulu, Kazim, aku, tambah seorang lagi baru ni Bollywood. Tapi dia nyanyi lagu Bollywood lah, Kazim Piramli. Jadi aku bedal semua sekali. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT bagi kita panduan, istiqamah, taufik, hidayah untuk kita berterusan dalam jalan ihdinas siratal mustaqim ini. Tuan-tuan, minta pada Allah dalam nak minta apa-apa pun, tolong letak Allah di depan. Jangan ikut nafsu. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Wallahu ta'ala alam. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innallaha wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala. Masya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hai. Hampir 2 jam masa yang diambil, pengisian yang mantap. Semua ada, nyanyi ada, selawat ada, syair pun ada. Semoga apa yang disampaikan tadi memberi manfaat kepada kita, dan kita termasuk dalam apa yang disebut oleh Nabi sallallahu
ini dijemput pengerusi Madrasah Al-Khairiyah Tuan Muhawis bin Hashim untuk menyampaikan sedikit cenderahati kenang-kenangan kepada penceramah jemputan kita Al-Fadhil Ustaz Akil Hai. Terima kasih Dok, dan insya-Allah pada masa akan datang kita akan jemput sekali lagi insya-Allah. Persilakan Fadhil Ustaz untuk menerima sumbangan daripada kami Madrasah Al-Khairiyah Kampung Pisang. Tengok gambar-gambar. Masya-Allah. Insya-Allah.